Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 yang akan membentangkan tugasan satu rancangan pengajaran untuk sesi PDPC di bawah subjek pengajaran dan pembelajaran bantuan komputer. Okey, Assalamualaikum kepada yang berbahagia Dr. Rasnidin dan juga kepada rakan-rakan sekalian. InsyaAllah kami akan membentangkan tugasan kami dan sebelum tu nama saya Wan Dahlia binti Wan Muhammad, nombor matrik P130350. Dan insyaAllah kita akan melihat kepada senarai kandungan. Yang pertama adalah tentang fokus rancangan dan yang kedua adalah mengenai model rancangan pengajaran dan yang ketiga mengenai model reka bentuk dan yang seterusnya adalah yang keempat teori pembelajaran, yang kelima rancangan pengajaran harian iaitu RPH dan yang terakhir yang keenam adalah tentang analisis SWOT. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama iaitu fokus rancangan. Yang pertama adalah pada mata pelajaran iaitu mata pelajaran bahasa Arab dan yang kedua adalah sasaran iaitu kepada murid tahap 1 tahun 3 dan yang ketiga adalah model reka bentuk yang digunakan adalah model reka bentuk universal dan pembangunan tangkas iaitu UDIN. Dan yang keempat adalah topik untuk pembelajaran kami iaitu warna di dalam bahasa Arab iaitu alwan dan yang kelima adalah model rancangan pengajaran yang digunakan adalah rancangan pengajaran harian iaitu RPH dan yang keenam adalah teori pembelajaran yang akan digunakan iaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Seterusnya adalah model rancangan pengajaran. Kami menggunakan model rancangan pengajaran RPH iaitu rancangan pengajaran harian. Melalui rancangan pengajaran harian ini, guru dapat menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai berdasarkan isi kandungan, kemahiran dan nilai yang ditentukan. Kemudian ini adalah contoh RPH yang telah kami lakukan. Terdapat perkara-perkara dan terdapat objektif pembelajaran hasil pembelajaran. Kemudian seterusnya kita masuk kepada yang ketiga iaitu model reka bentuk pengajaran iaitu model UDIN dan terdapat 5 elemen di dalam model ini iaitu yang pertama adalah kandungan. Isi kandungan pembelajaran kami iaitu mata pelajaran bahasa Arab untuk tahun 3 dan mempunyai tajuk iaitu warna dan subtopiknya adalah 4 pilihan warna yang akan diajarkan kepada pelajar. Seterusnya adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas adalah teori konstruktivisme. InsyaAllah akan dibentangkan oleh kawan saya sebentar lagi. Dan yang ketiga adalah pedagogi ataupun kaedah pembelajaran yang akan digunakan adalah project based learning. Sama juga dengan yang keempat iaitu strategi pembelajaran yang akan digunakan adalah project based learning juga. Dan yang terakhir, yang kelima, elemen yang kelima adalah nilai. Nilai yang ingin kami terapkan ke dalam murid-murid ataupun pelajar setelah habis sesi pembelajaran iaitu nilai bekerjasama dan juga bantu-membantu. Okey, saya serahkan kepada kawan saya untuk teori pembelajaran. Okay, terima kasih. Saya akan teruskan dengan teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang telah kami pilih untuk rancangan model pengajaran ini ialah teori pembelajaran konstruktivisme ataupun konstruktivisme. Rasional kami memilih teori pembelajaran konstruktivisme ini adalah kerana bertepatan dengan PDPC yang akan kami jalankan kepada murid-murid kami. Okay, kalau kita tengok teori pembelajaran konstruktivisme ini menekankan murid adalah sebagai pembina pengetahuan dan bukan penerima pengetahuan. Keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat-peringkat. Maknanya murid menerima dan dan berfikir mengenai sesuatu idea itu secara berperingkat-peringkat.
Okey, yang kedua, teori pembelajaran konstruktivisme ini, melalui teori ini, setiap murid memiliki idea dan pengetahuan asas. Proses pembinaan pengetahuan melibatkan aspek sosial dan guru merupakan fasilitator dalam pembinaan pengetahuan murid. Seperti kita sedia maklum, rancangan pengajaran kami berkenaan dengan warna. Murid dah ada pengetahuan asas berkenaan dengan warna, iaitu warna merah, warna hijau, warna kuning dan warna biru. Cuma akan diaplikasikan pada bahasa Arab. Okey, seterusnya, teori pembelajaran konstruktivisme ini juga, melalui teori ini, guru dapat memberi hak dan peluang kepada murid-murid untuk belajar dalam makna kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-masing. Kita menekankan di sini murid yang membina teori tersebut, murid yang membina kerangka pemikiran tersebut supaya idea-idea yang di, dipelajari akan lebih mudah dipahami dan diingati oleh murid tersebut. Okay, seterusnya. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Baik, seterusnya kita teruskan dengan rancangan pengajaran harian RPH. Terdapat 4 fasa dalam proses RPH ini yang mana bermula dengan fasa persediaan, fasa imajinasi, fasa perkembangan dan fasa tindakan. Baik, kita akan melihat kepada fasa yang pertama terlebih dahulu iaitu fasa persediaan. Di fasa persediaan, guru akan menayangkan video yang diambil dari YouTube untuk memperkenalkan apa yang akan dipelajari kepada murid menggunakan komputer riba dan LCD. Ini dapat mendorong murid untuk bersoal jawab dengan guru dan mengasah cara berfikir mereka, apa yang ada di sekeliling mereka dan apa yang ditayangkan dalam video mereka boleh kaitkan bila mana mereka menonton video tersebut dan bersoal jawab dengan guru. Seterusnya di fasa imajinasi, guru akan seterusnya, okey. Di fasa imajinasi, guru akan bersoal jawab dengan murid tentang hubung kait warna dan benda yang berada di sekeliling mereka sebelum memulakan pelajaran. Setelah selesai, guru akan menunjukkan tayangan slide tentang pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut, yang mana melibatkan 4 warna, iaitu akhdar, ahmar, asfar dan azraq. Selepas itu, guru akan meminta murid untuk membuka buku teks pada muka surat yang dinyatakan berkaitan dengan topik yang akan dipelajari dan kemudian murid akan mengulang bacaan yang guru baca berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian, seterusnya pada fasa perkembangan, guru memainkan video menggunakan komputer riba dan LCD supaya murid dapat mendengar dan mengulang lagu yang dimainkan. Jadi, mari sama-sama kita menonton sedikit sedutan daripada video tersebut. ألوان 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 أحمر 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 أنا في التفاح موجود أنا في التوتي موجود أحمر 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 أنا في التفاح موجود أنا في التوتي موجود أحمر red أحمر red. Baik, jadi tayangan video lagu berkaitan warna dalam bahasa Arab tersebut sangat menarik dan dapat dan dengan menggunakan perkataan yang mudah. Para murid dapat mengikut dan mengulangi lirik lagu tersebut serta belajar sedikit perkataan bahasa Arab yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian setelah itu, pelajar akan dibahagikan mengikut kumpulan untuk membuat aktiviti berkumpulan. Seterusnya, di mana guru akan menunjukkan bahagian hadapan kad berwarna dan seorang wakil kumpulan akan meneka warna tersebut selepas berbincang dengan ahli kumpulan. Ini dapat meningkatkan tahap kerjasama antara para murid. Seterusnya, fasa terakhir dalam RPH adalah fasa tindakan. Di dalam fasa tindakan, guru akan membuka aplikasi quizzes melalui komputer riba. Guru akan meminta murid untuk ke hadapan dan menjawab soalan yang muncul di layar komputer riba tentang warna-warna yang dipelajari pada hari tersebut.
Berikut adalah contoh-contoh soalan yang ada, yang mana dia letak gambar lemon dan nyatakan warna apa lemon tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya kita teruskan dengan rakan saya lain. Baik, seterusnya analisis SWOT. Berdasarkan rancangan pengajaran harian, dapat disimpulkan bahawa kekuatan bagi rancangan pengajaran harian ini, guru mampu mengawal murid dengan baik semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan video indukasi yang ceria dapat menarik minat dan motivasi murid untuk belajar. Video indukasi yang ceria boleh didapati dengan mudah seperti di laman YouTube, dan antara video yang dapat menarik minat pelajar adalah video Omar dan Hana. Yang ketiga, nilai kooperatif dan kolaboratif terhasil antara murid sewaktu menyelesaikan aktiviti di dalam kelas secara berkumpulan. Dan seterusnya, weakness ataupun kelemahan. Sebahagian murid memerlukan masa tambahan untuk memahami isi pelajaran. Sebagaimana kita ketahui, di dalam satu kelas terdapat campuran tahap penguasaan murid, iaitu yang pertama lemah, yang kedua sederhana dan cemerlang. Jadinya, guru memerlukan masa untuk mengubah perhatian murid kepada fasa seterusnya. Hasilnya, keterlibatan murid secara majoriti tidak dapat dicapai pada aktiviti di fasa tindakan. Seterusnya, opportunity ataupun peluang. Yang pertama, meningkatkan sikap ingin tahu murid terhadap topik yang dipelajari melalui interaksi sosial seperti perbincangan dalam kumpulan. Dan seterusnya, potensi murid ini dapat dilihat apabila mereka berlumba-lumba untuk menjawab soalan. Yang kedua, penggunaan bahan multimedia dapat menunjukkan kebolehan dan potensi dalam diri murid secara langsung. Dan poin terakhir, menggalakkan murid untuk mengambil inisiatif dalam aktiviti berkumpulan. Dan yang terakhir, poin SWOT yang terakhir ialah ancaman. Guru masih bersedia untuk menjawab pelbagai soalan daripada murid. Yang kedua, pelajar kurang berkeyakinan untuk menjawab soalan. Okey, poin yang kedua ini sebenarnya memerlukan ketaknaan guru dalam melihat situasi pelajar. Hal ini kerana situasi sebenar di dalam kelas semestinya riuh dengan keceriaan murid lain. Seterusnya, poin tiga, aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dipelbagaikan bagi meraihkan semua tahap intelektual murid. Jadi, setakat ini sahaja dari kumpulan 7. Saya harapkan pembelajaran ini dapat membantu para guru dalam merancang pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Terima kasih.